أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Manakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala muallifu Syekh Abdul Ghani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darain amin. Sambungan kitab Idaman Penuntut, muka surat kitab Jawi, muka surat 27. Dalam kurungan kedua, dibicarakan tajuk sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Sebab yang mewajibkan wajib mandi. Yang pertama dulu namanya sebab dengan jima', sebab bersetubuh. Masuk sekurang-kurang hasyafah, sekurang-kurang qadar hasyafah, masuk ke dalam faraj, orang panggil mewajibkan akan mandi. Yang kedua, sebab yang mewajibkan mandi yang kedua. Yang kedua, keluar mani. Keluar air mani daripada seseorang laki-laki atau perempuan. Sama ada banyak, sama ada keluar mani itu banyak atau sedikit. Tak kira keluar setitik ke, keluar cawan ke, wajib mandi. Seperti misal satu titik sekalipun. Sama ada jaga ataupun tidur. Dalam keadaan kita sedar jaga keluar mani, wajib mandi. Ataupun tertidur, baru bangun lah keluar mani pula, wajib mandi. Ataupun ada nafsu syahwat, ataupun tidak ada nafsu syahwat. Sama ada naik meter keluar mani. Ataupun dia ni tak naik meter, tak ada nafsu syahwat, tak tahu keluar pula mani. Wajib juga mandi. Macam mana nak tahu tu air mani ke tidak? Macam mana kita nak tahu tu air mani ke tidak? Yang pertama, tengok bau ni. Sifat pada bau. Macam mana bau dia? Ketika kering itu berbeza dengan ketika basah. Kalau ketika basah, baunya seperti tepung yang diuli. Kalau ketika basah, baunya seperti tepung yang diuli. Rasa macam bau tu canai lah. Ada sesuatu masak canai. Kali air mandi dia keluar. Tengok pergi dapur tu canai. Tak tahu. Dia punya yang keluar, bukan tu canai. Orang panggil wajib mandi. Kalau dah kering seperti putih telur. Bangun-bangun lah, apa benda ni melekat macam dah kering dah. Ini kencing ke mani? Nak tahu kencing malam ke mani? Kan cubalah bau. Kalau bau hancing, tu kau kencing malam tu, tak payah mandi. Kalau bau mani macam mana? Seperti putih telur. Kita bau kat kain, bau macam putih telur lah. Tu alamat tanda tu air mani. Sebab ada orang tak ingat dia mimpi apa. Saya mimpi tadi tapi tak ingat lah mimpi apa lah. Rajak itu kan. Ada orang dia ingat, aku mimpi orang tadi, dia boleh cerita. Tak sama orang kan. Maka tengok tanda dia. Kalau basah, seperti tepung yang diuli.
Kalau kering, seperti bau putih telur. Kalau dalam keadaan jaga, nak tahu tuai kencing ke air mani ke, dia keluar memancar-mancar. Kan dia keluar memancar-mancar, terpancut dah orang panggil. Itu tanda air mani. Kan? Ataupun dia keluar tu merasa puas. Itu tanda air mani. Sebab bila dah berumur ni, kadang-kadang air mani tak banyak. Kan? Bila dia nak bersama tu kata, ini keluar kencing ke air mani ya, tengok. Tengok adakah merasa puas ataupun tidak. Tanda-tanda lah. Itu tanda-tanda ni. Sekiranya ia bangkit dari tidur. Sekiranya ia seorang bangkit dari tidur, bangun tidur lah. Didapatinya seorang ada air mani pada kain atau pada cadarnya, kat tilam tu lah. Yang tak mungkin. Kitab Jawi ni macam meja ni. Yang tak mungkin. Nun kan? Betul tak? Nun kan? Macam lam kan? Yang tak mungkin daripada orang lain. Memang kata dia disorang je tidur. Air mani orang lain. Tak ada ihtimal lah kan. Kita tak boleh ihtimal orang lain punya air mani ni. Dah tentu kita seorang tidur kan. Wajiblah atasnya mandi. Jangan suruh pasangan nak mandi. Dia tidur seorang-seorang kat depan. Kan? Tu pasangan nak mandi. Dia lah kena mandi kan. Tetapi, sungguh pun kata wajib atasnya mandi. Tetapi ni orang panggil istidrak pada kata wajib atasnya mandi. Sungguh pun wajib atas seorang tu mandi. Tetapi, kalau syaklah ia seorang, macam mana rupa dia? Boleh jadi daripada dirinya. Barangkali mani aku ni. Atau boleh jadi daripada orang lain. Ataupun isi aku punya mani ni. Kan? Umpama ia seorang tidur berdua atas satu katil. Kan? Ataupun kita sesama kawan, satu kawan kerja, laki-laki sama tidur. Kau punya ke aku punya ni? Ada kat cadar ni. Kan? Macam mana? Nescaya sunat saja mandi. Dua-dua tak ingat. Dua-dua tidur mati. Tak ingat mimpi apa pun tak ingat lah. Kan tapi ada kesan tumpuk pada cadar. Nak kata bau tak ada bau pula. Payah pula. Bau ancing pun tidak. Bau putih telur pun tidak. Sunat je mandi. Kan? Sekiranya perempuan lepas jima dan lepas mandi, tiba-tiba keluar mani suaminya yang telah ada dalam farasnya perempuan. Hukumnya apa? Jawab dia, tiadalah wajib diulang mandi lagi. Sepasang suami isteri, di malam Jumaat dia bersama, pagi-pagi tu bangun masing-masing mandi. Isterinya lepas mandi meleleh keluar. Ini bukan baru bersama. Malam tadi ni bersama, subuh baru mandi, lepas mandi meleleh keluar air mani. Bila keluar, tak ada tanda tu mani diri. Bermakna, mani suaminya lah. Dia tak merasa puas. Kan kalau mani dirinya keluar merasa puas, tak merasa puas. Tak tahu meleleh. Itu menandakan ini bukan mani, air mani dirinya, ini air mani pasangan suami dia. Maka tak wajib mandi. Basuh je lah. Basuh-basuh sembahyang subuh, tak wajib mandi. Yang ni air mani yang keluar kali kedua, itu bukan mani dirinya. Itu air mani pasangannya kan. Yang ketiga, daripada sebab yang mewajibkan mandi, mati. Orang Melayu panggil meninggal dunia. Orang India panggil mati, orang Cina panggil mampus. Sama tu lebih kurang kan. Yang ketiga mati, yakni apabila berlaku kematian seseorang, wajiblah dimandikan seorang mati. Jadi fardu kifayah kita orang hidup, kena mandikan jenazah. Kena kapankan, kena semayangkan, tanam kubur Islam. Kecuali siapa yang tak wajib mandi,
kecuali orang itu mati syahid, yakni syahid pada hakikat. Syahid kan 3 kan? Ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Yang tak wajib mandi ni syahid dunia akhirat. Kalau kita buka kitab fiqh yang besar-besar, dia ada istilah. Sebab syahid 3 bahagian. Ada syahid dunia saja, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Macam mana yang dikatakan tak wajib mandi? Yang dikatakan tak wajib mandi itu syahid dunia akhirat, orang panggil syahid pada hakikat. Ada istilah. Kalau kita buka kitab Arab, dia ada istilah dia. Bila sebut syahid, ada istilah. Istilah apa orang panggil syahid dunia akhirat? Namanya syahid ma'rakah. Syahid ma'rakatun. Mim ain ra kaf ta marbutah. Ma'rakatun. Syahid ma'rakah tak wajib mandi. Siapa yang digelarkan syahid ma'rakah? Orang yang berperang melawan musuh, orang yang berperang dan melawankan musuh, sama ada musuh tu ceroboh bab agama atau musuh ceroboh bab negara, ataupun duk melindungikan, duk lindung, kita duk berlindung keselamatan. Mati dalam medan peperangan, itu syahid dunia, syahid akhirat, syahid pada hakikat. Namanya apa? Syahid ma'rakah. Kalau dia keluar pergi berperang, kena tembak dekat perut, sempatlah dia hantar ke hospital. Kena tembak jam 2 petang, 8 malam atau esok baru mati. Itu bukan syahid ma'rakah. Kena ingat ni, itu bukan syahid ma'rakah. Dia kena mandi. Syahid ma'rakah, dia mati dalam medan peperangan. Itu baru syahid ma'rakah, baru tak wajib mandi. Tanamlah begitu je. Dengan baju dipakai, tanam je. Kan? Orang syahid ma'rakah namanya kan. Anak yang lahir, bila cukup sempurna sifat, semua kena wajib mandi dah. Kan? Dah ada rupa kan? Ada rupa ataupun ada tanda hidup. Kan? Ada tanda hidup. Ada tanda-tanda hidup. Dah bergerak-gerak, dah orang bagi. Walaupun belum sempurna kejadian, tapi ada tanda hidup ni. Wajiblah sebagai ibu ayah uruskan jenazah dia. Syahid akhirat wajib mandi. Syahid dunia wajib mandi. Siapa orang yang syahid akhirat? Syahid akhirat ni dia terbunuh dalam keadaan kena zolim. Syahid akhirat ni. Syahid akhirat dia terbunuh dalam keadaan dizolimi. Itu nama syahid akhirat. Orang perempuan mati bersalin. Syahid akhirat ni. Dan tengah-tengah mancing jatuh mati lemas. Syahid akhirat tu. Orang panggil dizolim. Kan duduk elok, tengok TV, rumah terbakar pula, mati. Syahid akhirat tu. Mati yang dizolimi, itu syahid akhirat. Bagaimana syahid dunia? Syahid dunia ni seperti dia keluar perang, tapi niat nak menunjuk-nunjuk. Nanti orang kenal aku. Akulah yang berani mempertahankan negara. Niat dia nak riak menunjuk. Itu syahid dunia. Dibezalah kan syahid dunia bagaimana, syahid akhirat bagaimana. Syahid dunia akhirat itu lain. Syahid apa? Syahid ma'rakah namanya. Dia lari medan peperangan, syahid dunia lah. Tengah-tengah berperang ni. Tengah-tengah perang. Tiba-tiba niat nak lari. Tiba lagi. Tengah-tengah lari, dibunuh. Itu syahid dunia. Syahid dunia. Dia pergi berperang, niat nak ambil harta ghanimah. Nak ambil harta rampasan perang. Itu syahid dunia. Kecuali orang itu mati syahid, ia adalah wajib dimandikan mati orang tersebut. Bahkan orang panggil
Idrop lagi. Kalau tetapi istidrop, bahkan nak injak naik idrop lagi. Bahkan bukan kata tak wajib, bahkan haram. Kita orang hidup tolong mandi kan? Haram. Syahid ma'rakah ni bukan kata tak wajib, haram dimandikan. Ada lagi 3 sebab yang mewajibkan mandi. Maksud 6 lah. Ni yang ketiga kan? 3 lagi. Ada lagi 3 sebab yang mewajibkan mandi khas pada orang perempuan saja. 3 lagi ni, 3 yang lagi akan datang yang wajib mandi ni, itu khas pada orang perempuan. Tidak ada pada orang laki-laki. Iaitu, mana lagi 3 ni? Keempat, daripada 6 yang mewajibkan mandi. Keluar darah haid. Apa darah haid? Darah yang keluar dari pangkal rahim. Pangkal rahim ni kalau tak silap, dia di bawah kantung kencing kan? Kan pangkal rahim ni kan? Darah haid, darah yang keluar daripada pangkal rahim. Daripada perempuan mana yang sampai umurnya perempuan 9 tahun. Beza mazhab lain beza. Mazhab Syafi'i, orang perempuan balik 9 tahun. Orang laki-laki balik 15 tahun. Beza dengan mazhab Hanafi tak silap Perempuan laki 16 tahun balik. Kita Syafi'i 9 tahun yang perempuan Tapi bukan tahun Masihi, tahun Hijrah. Kena ingat ni mak ayah. Anak kita perempuan dah sampai umur 9 tahun, tahun Hijrah Tahun Hijrah berapa hari setahun? Setahun ada 354 hari. Beza Tahun Masih 365 hari. 65 tolak 54, 65 tolak 54, 5 tolak 4, 1. 5, 6 tolak 5, 1. 11 hari lah. 11. Setahun beza 11 hari. 11 hari kalau umur anak 9 tahun, 11 kali 9, 99 hari. 99 hari, 3 bulan, 9 hari. Kalau tahun Masihi, lagi 3 bulan nak tahun Masihi, bermakna anak kita balik dah. Tahun Hijrah anak kita balik dah. Kena ingat sebab yang mewajibkan mandi, bukan datang darah haid terus mandi. Putuslah. Ketika putus darah haid, baru wajib mandi. Macam mana cara nak tahu dah putus ke belum? 2 benda. Orang perempuan macam mana cara nak tahu darah dah putus ke belum? Kena faham 2 istilah. Yang pertama naqa', yang kedua fatrah. Kena faham 2 istilah ni. Dalam bab haid, orang perempuan, orang laki-laki kena faham nak ajarkan pasangan anak, kena faham 2 istilah. Yang pertama naqa', yang kedua fatrah. Apa arti naqa'? Kalau orang perempuan masukkan kapas dalam faraj, dikeluarkan kapas, sudah tidak ada kesan darah pada kapas. Itu namanya naqa'. Itu naqa' namanya. Orang perempuan dimasukkan kapas dalam faraj, bila dikeluarkan kapas, tidak ada kesan darah. Itu namanya naqa'. Baru wajib mandi. Bila ada naqa', baru orang perempuan wajib mandi. Bermakna darah dah putus. Baru wajib mandi. Adapun yang kedua, istilah yang kedua, fatrah. Istilah kedua apa namanya? Fatrah. Apa fatrah? Dia tak rasa dah darah keluar. Dia dah tak berasa darah keluar dah. Dia sangka darah putus dah. Pasal dia rasa darah tak keluar dah. Dia sangka darah dah putus. Dia cuba masukkan kapas dalam faraj. Bila dia keluarkan kapas, masih ada lagi kesan darah. Contoh putih kuning.
Walaupun tak nampak merah tu, tapi masih ada kesan macam putih kuning contohnya kan. Itu namanya fatrah. Belum sampai masa wajib mandi. Fatrah belum sampai masa wajib mandi. Yang kata sampai masa wajib mandi, naqaq. Perempuan kena faham naqaq dengan fatrah. Yang kelima, dia 6 perkara yang mewajibkan mandi. Keluar darah nifas. Apa itu darah nifas? Iaitu darah nifas ni apa? Darah yang keluar mengiringi beranak. Dia faham istilah mengiringi. Dia tak kata bersama-sama Kena faham istilah mengiringi. Datang Zaid mengiringi Abu. Kan? Abu datang dulu, lepas Abu sampai, baru Zaid sampai. Dia tak kata bersama-sama Kalau bersama, itu bukan istilah mengiringi. Maksudnya apa? Keluar anak dulu. Anak dah habis keluar, tak lama, baru dah lah keluar. Itu baru nifas. Berapa tempoh lamanya? Jangan lebih daripada 15 hari. Contoh, sekarang jam 10 malam. Kan? Hari apa? Hari Selasa. Seorang perempuan beranak dia. Ikutlah nama istilah bersalin ke beranak, samalah kan. Dan ada orang tempatan beranak tu macam kasar sangat. Bersalin. Lebih kurang lah orang KL Selangor dia guna dua-dua kan. Jam 10 malam Isnin dia beranak. Kan? Minggu depan baru keluar darah. Itu juga dikatakan nifas. Kalau hari ni 10 malam Isnin dia beranak, nanti masuk hari yang ke-16 baru keluar darah. Itu bukan nifas. Kan? Darah itu keluar jangan lebih daripada 15 hari. Dah faham Baru nifas. Apa itu nifas? Darah yang keluar setelah anak itu keluar. Anak itu umum Anak itu umum. Terkadang belum 9 bulan. Dan dengar tak? Orang perempuan bersalin 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, ada 9 bulan. Tiba-tiba bersalin awal, berapa minggu atau berapa bulan? 7 bulan dah beranak dah. Dan maka orang panggil anak tu kecil je. Kadang dah berupa, 7 bulan dah berupa kan. Ada orang 4 bulan. Ada orang 4 bulan. Barangkali tidak sempurnalah kejadian ni. Bila tak sempurna kejadian, sama ada orang panggil dia bersalin keluar ketulan darah. Namanya apa? Alaqah. Lepas alaqah keluar, tak lama darah keluar. Itu juga nifas. Tak seperti anak Bila sebut anak tu orang panggil umum. Dia baru mengandung 3 bulan. Baru mengandung 4 bulan. Tiba-tiba rasa nak macam kencing. Dia keluar. Tiba-tiba keluar seketul daging. Orang panggil apa? Mudghah. Seketul darah namanya alaqah. Seketul daging namanya mudghah. Lepas dia keluar alaqah atau keluar mudghah, 10 minit, setengah jam keluar darah. Itu nifas. Kan? Tak seperti anak kita faham Tak mesti anak. Yang kita sebut lepas anak keluar darah itu secara ghalib. Seorang perempuan mengandung 9 bulan. Kan? Lebih kurang. Lebih atau kurang lah. Biasanya kurang lah. Jarang lebih. Doktor ni tak lebih. Doktor kalau lebih dia suruh dia masuk ubat suruh salinnya. Kan? Imam Syafi'i 4 tahun. Imam Syafi'i 4 tahun dalam kandungan ibunya. Dajjal 13 bulan. Dajjal ibunya mengandung 13 bulan. Kan? Cuma lah ada faktor-faktor keselamatan kan. Doktor ada ilmu dia kan. Ada faktor-faktor keselamatan dia kan.
Kita serahkan pada ahlinya. Kita bukan ahli, kita tak tahu ni anak aku okey tak okey, lambat keluar ni kan. Serah kepada ahlinya kan. Nak begitu darah nifas. Kan? Apa tu nifas? Darah yang keluar daripada rahim perempuan setelah rahim itu kosong. Bermakna anak keluar dulu. Darah yang keluar daripada rahim perempuan setelah rahim perempuan itu kosong daripada janin. Kosong daripada kandungan. Keluar anak dulu. Lepas anak keluar, darah keluar. Berapa tempoh masa darah keluar tu dikatakan darah nifas? Jangan sampai berlalu 15 hari. Kalau hari ni dia beranak, masuk hari ke-20 baru keluar darah. Itu bukan nifas. Dah berlalu 15 hari. Kan? Jangan lebih 15 hari. Jadi ingat kalau tak lebih 15 hari daripada beranak, bermakna itu darah nifas. Sekalipun setitik, satu lahzah. Itu pun juga darah nifas namanya kan. Kelima yang mewajibkan mandi keluar darah nifas, iaitu darah yang keluar mengeringi beranak. Dan darah itu kumpulan daripada darah haid juga. Nifas itu merupakan darah yang berkumpul daripada darah haid. Kalau darah yang keluar sama-sama anak, orang panggil darah fasad namanya. Masa dia beranak, ada darah keluar sekali. Nama darah yang sama-sama anak, darah fasad. Ada orang sebelum beranak keluar darah. Lagi 8 jam sebelum beranak, lagi sehari, lagi 30 jam ke, lagi 2 jam ke, sebelum beranak keluar darah. Itu jangan takut. Itu tanda-tanda dah tak lama nak beranak. Itu bukan haid, itu bukan nifas. Itu tanda-tanda dah tak lama nak terberanak. Ada orang dipecah air ketumban, tanda nak beranak. Kan tak sama dengan tanda nak beranak kan? Ada orang tanda darah. Ada orang tanda berair, keluar air, pecah air ketumban. Tak sama. Kan? Golek-golek perempuan mengandung tak datang haid. Kebanyakan begitu. Kalau mengandung datang haid, orang panggil apa? Istilah orang Melayu, bunting harimau. Kalau orang perempuan, masa mengandung datang haid, elok je darah macam biasa. Macam darah haid biasa, istilah orang Melayu, bunting harimau. Kalau orang perempuan semasa mengandung datang haid, darah yang keluar masa dia beranak, darah yang ada sama-sama anak, itu haid. Itu haid. Kalau masa mengandung tak datang darah haid, darah yang keluar sama-sama anak, darah fasad. Lain ni. Tak ada apa benda, cuma nak tahulah darah apa. Ni darah apa yang keluar? Darah fasad, darah haid, tengok. Masa dia mengandung, datang haid ke tidak? Kalau masa mengandung datang haid, maka darah yang ada sama-sama anak, darah haid. Kalau masa mengandung tak datang darah yang keluar sama-sama anak, darah fasad. Darah yang keluar lepas anak, baru nifas. Okay. Berapa lama? Jangan sampai berlalu 15 hari. Dah berlalu 15 hari, itu bukan darah nifas lagi. Banyak-banyak nifas berapa? 60 hari, 60 malam kan? Oleh nifas, 40 hari kan? Sekurang-kurang nifas, satu lazah. Terhenti. Haid, sekurang-kurang berapa? 24 jam kan? Banyak-banyak 15 hari. Oleh 7 hari seminggu kan? Yang keenam, daripada 6 perkara yang mewajibkan mandi, beranak. Orang Johor panggil beranak. Nak lembut sikit, bersalin. Tuan pengarang ni orang Johor, ada orang ni orang Johor. Jika keluar anak itu keadaannya basah, kan? Jika keluar keadaan itu, anak tu basah, ada kait basah, bermakna isyarat ada khilaf ulama. Kalau tak basah, maka di sisi kaul yang asah, wajib mandi juga. Senang kita, semata-mata beranak, kering ke basah, wajib mandi. Pasal ada khilaf ulama. Kata setengah ulama,
Kalau beranak tu basah, berwajib mandi. Kalau beranak tak basah, tak wajib mandi. Kan? Masing-masing dalil lah. Anak tu kan datang di mana? Mana datang anak? Anak tu kan berasal daripada air mani kan? Percampuran air mani laki-laki perempuan, dah bercantum mani laki-laki dengan perempuan, mula-mula dia bercantum. Dah lama-lama jadi segumpal darah, segumpal daging, naik tulang, dibalut jadi orang. Kan asal mani. Bila mani keluar, kan wajib mandi. Itulah mak kata, tak kira lah basah kering, asal beranak wajib mandi. Kalau beranak Caesar, belah perut, sama. Kan? Semata-mata beranak, tak kira lah jalan beradat atau dibelah perutnya. Ada orang perempuan dia beranak bukan jalan beradat, doktor belah perut. Ada masalah lah kan? Ada masalah Fatul Keselamatan untuk belah perut. Wajib tak mandi? Wajib juga. Kan sama hukum ni. Manakala setengah ulama yang lain mengatakan tidak wajib mandi kalau tak basah. Kalau kering, tak wajib mandi. Basah, wajib mandi. Bila masa wajib mandi, samalah tadi. Dua kaedah, naqa' ataupun fatrah. Yang wajib mandi ketika mana? Ketika naqa' baru wajib mandi kan? Fatrah tak wajib mandi. Kata mu'alif, fardu mandi hadas. Fardu tu wajib lah. Yang ke-14 katanya, fardu atau rukun mandi hadas 3 perkara. Kata setengah 2, kata setengah 3. Sama je lah kan. Hakikat sama lah kan. Orang panggil rukun mandi wajib. Ada berapa rukun mandi wajib? Ada berapa fardu mandi wajib? 3. Pertama daripada 3 perkara, niat. Iaitu niat ni apa? Niat mengangkat hadas junub atau mengangkat hadas besar. Atau niat mengharuskan fardu sembahyang. Atau niat fardu mandi. Niat mengharuskan fardu mandi. Atau menunaikan fardu mandi. Macam-macam niat dia. Atau mandi yang fardu pun boleh. Atau mandi yang wajib. Sengaja aku mandi yang wajib, boleh. Sekiranya niat mandi saja, tiada mandi. Sengaja aku mandi, tak mandilah. Ada mandi sunat, ada mandi wajib. Dibezakanlah wajib dan sunat tu. Sengaja aku fardu mandi. Sengaja aku mandi yang wajib. Sengaja aku mengangkat hadas besar. Sengaja aku mengangkat hadas junub. Sama tu. Walaupun berhimpun banyak hadas besar, ada sekali mandi. Ada sekali mandi. Lepas bersama, belum sempat mandi, datang haid. Seorang suami bersama dengan isteri, belum sempat subuh, datang darah haid. Berhimpun dua. Kan? Hadas jima' dan juga hadas haid. 2 kali mandi ke niat? Tak payah. Mandi sekali, niat pun sekali. Kan berhimpun 3 kali mandi, jenuh pula, tak payah. Sekali. Nak mandi air tak ada. Ambil tayamum. Samalah tayamum macam wuduk. Jangan berguling-guling kat pasir. Tak ada. Samalah tayamum tu sama. Muka dengan tangan. Perempuan yang haid dan perempuan yang nifas, hendaklah niat mengangkat hadas haid atau nifas. Ada ulama dibagikan hadas ni orang panggil kan, hadas kecil, hadas pertengahan, hadas besar. Kan biasa tengah ada 2, ada kecil ada besar je. Ada kecil ada besar. Ada ulama dibagikan ada hadas kecil, ada hadas pertengahan, ada hadas besar. Apa hadas besar? Haid nifas. Oleh kerana nak bezakan pertengahan
Ada pertengahan seperti jima'. Seorang suami bersama isteri ada jima', itu pertengahan. Kan? Oleh kerana ada ulama' bagikan hadas 3. Hadas kecil, ada pertengahan, hadas besar. Maka ulama' mengatakan tak memada kalau mandi wajib dari haid nifas, melainkan niat orang panggil mengangkat hadas haid. Tak memada kalau mandi haid mengangkat hadas besar, tak memada. Melainkan dia kata mengangkat hadas haid. Sebab ada ulama' dibagikan hadas 3. Itu kena beza lah. Atas kaul ini. Kalau ulama' mengatakan ada 2 je, kecil besar. Manalah kita mengangkat hadas besar je. Atas kaul ulama' yang mengatakan hadas tu 3, kecil, tengah, besar, kena guna ni lah. Sengaja aku mandi, mengangkat hadas haid. Orang perempuan lah. Lelaki tak ada darah. Kalau berdarah tu buasi namanya, bukan haid. Kan? Jangan silap orang lelaki. Mak, tak ada berdarah lah mak. Pasal itu buasi. Kau jantan, pantina. Niat itu wajib disertakan. Bila tu, tak kala mula membasuh anggota. Kan? Sunat orang mandi yang dituntutkan pada syarak, jurus kepala dulu. Mandi yang dituntut pada syarak, mandi sunat, mandi wajib. Sunat syarat tuntut tak? Syarat tuntut. Cuma tak mesti kan. Sembahyang Jumaat, nak pergi sembahyang raya kan. Mandi yang dituntutkan pada syarak, jurus kepala dulu. Kan? Adapun selain daripada mandi dituntutkan pada syarak, mandi harus, mandi adat. Mandi waktu tengah hari ke, mandi bangun subuh, kan? Itu tak dituntutkan jurus kepala. Kan? Bukan satu kewajipan lah. Nak jurus kaki tu, boleh, tak masalah. Kan? Tapi kalau tuntut syarak ajar, jurus kepala dulu. Bila kena kepala, niat, sertakanlah niat. Supaya apa? Supaya terbilang. Kalau dah sampai air tengah badan baru niat, kepala tak terbilang lah. Diulang balik lah kan. Supaya dia kira basuh anggota tu. Maka sekiranya niat itu dimulakan selepas membasuh satu anggota, kenalah dibasuh semula anggota yang tiada berserta dengan niat. Rukun kedua daripada mandi wajib, daripada 3 rukun, menghilangkan najis lebih dahulu. Kan? Kebanyakan tak sebut, tapi ini orang panggil disebut. Kan? Supaya tidak menghalang air. Kan? Menghilangkan najis lebih dahulu. Maksudnya sebelum mandi. Kan? Sebelum mandi, kena hilangkan najis. Terkadang air mani tu kan bila dah kering kan dia melekat kan. Air mani, bila dah kering dia melekat. Dia dah jadi kopek. Kan jadi kopek, berkikis gitu. Sebab tu ada ulama' mengatakan rukun kedua mandi wajib hilangkan najis lebih dahulu. Bila dah kering kan dia melekat gitu kan. Itu pun dengan kait jika ada. Kan jika ada pada badan, bagaimana diutarakan oleh Imam Rafi'i. Kan? Kita 2 kan. Imam Rafi'i, Imam Nawawi. Yang kita pegang yang lebih kuat itu Imam Nawawi. Walaupun kita tak tolak Imam Rafi'i, kita raikan. Kata Imam Rafi'i, mandi wajib 3 rukun. Rukun kedua, hilangkan najis jika ada pada badan. Menurut pendapat ini, pendapat Imam Rafi'i, sebelum mandi, kenalah basuh najis itu lebih dahulu. Kemudian baru basuh untuk mandi. Kena 2 kali basuh. Tak memada, sekali basuh. Tidak cukup dengan sekali basuh. Tetapi pada pendapat Imam Nawawi, tidak wajib basuh 2 kali. Cukup dengan sekali basuh untuk najis dan mandi. Golek-golek kita bersama, kan? Sebelum keluar air mani, air mazi keluar dulu kan? Kan? Semasa syahwat tu bangkit, golek-golek kebiasaan orang yang normal sejahtera akan keluar air mazi. Ketika syahwat naik, biasa air mazi keluar. Mazi tu najis. Kan? Air mazi tu najis. Air mani tak najis. Kan? Kalau bersama jam 11 malam, mandi 5 pagi, kan dah kering air mazi tu. Bila air mazi tu dah kering, ni cerita zaman dulu.
Zaman sekarang, orang mandi bukan sekali cebok. Dia gayung tak berapa kali lah. Malaysia ni mewah, airnya mewah. Di zaman dulu. Zaman dulu kau nak mandi, Nasrullah mandi berapa banyak? Segantang je. Nabi mandi wajib segantang. Kita sekali jirus tu. Kita segantang sekali jirus. Kan? Kita kan, Malaysia kan mewah air. Sekali cebok, satu gantang. Berapa kali cebok mandi? Berapa kali jirus mandi wajib? Tak berapa jirus kan? Itu tak ada masalah. Ini cerita keadaan zaman dulu. Kan? Bila mandinya segantang, kan? Berapa kali jirus je? Sekadar ratakan air je sekali je. Kan? Maka timbullah ulama mengatakan, kalau ada najis pada tubuh, dengan sekali jirus tak mada, tak terangkat tu. Kan? Dia mesti 2 kali. Sekali untuk menghilangkan najis. Jirus kali kedua untuk mengangkat ke hadas besar. Kan? Kata Imam Nawawi, memadai sekali. Kan? Memadai sekali jirus kata Imam Nawawi. Kan? Dengan sekali jirus untuk najis, hilangkan najis, sekali itulah untuk mandi, memadai. Pendapat Imam Nawawi lebih kuat dan lebih sesuai. Tapi di Malaysia, kita ada masalah. Kan? Rafi'i boleh, Nawawi boleh, pasal kita jirus banyak kali. Jirus tak berapa kali lah. Sabun lagi, shampoo lagi. Hilangkan sabun tak berapa kali jirus. Buka shower. Kalau 5 minit mandi, banyak tu air keluar. Kan? Kalau 5 minit. Kalau 10 minit, lagilah berapa baldi. Perselisihan faham antara dua pendapat ini, Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i ini, ialah tentang masalah najis hukmi. Kena ingat najis dua. Ada najis aini, ada najis hukmi. Apa najis hukmi? Yang tiada ain, tidak ada jirim. Atau yang ada ain dan boleh hilang segala sifat-sifatnya dengan sekali basuh. Adapun jikalau ada ainnya, ada zat jirimnya najis dan tidak boleh hilang sifat-sifatnya, tiadalah khilaf lagi. Maka wajib basuh lebih dahulu hingga hilang segala sifat-sifat itu. Najis dua kan? Najis aini, najis hukmi. Apa najis aini? Najis aini ada 3 sifatnya. Ada bau, ada rasa, ada warna, dan itu ada jirimnya. Itu namanya najis aini. Kan? Anak kita kecil pakai pampers, tukar pampers, terkena pula najis anak kat tangan kita. Nampaklah seketul stepek kat situ. Itu namanya najis aini. Kan? Bila dah ada stepek kat tangan tu, nampak tak warna kuning najis tu? Nampak. Bau tak? Memanglah bau cair. Kan? Apa rasa yang licin lah kan dengan tangan. Tu najis aini. Kita ambil tisu, contoh. Kita ambil tisu, kita lap. Kan? Hilang jirim ain dia. Kan? Cuba bau. Dah tak ada bau tahi dah. Pasal dah lap dengan tisu. Tengok warna dah tak ada warna kuning dah. Tengok rasa, rasa kesat kulit kita tak ada licin dah. Dah hilang sifat, dah hilang jirim, maka bertukar daripada najis aini, sekarang jadi najis hukmi. Dah sempurna ke? Belum. Tak boleh terus pergi sembahyang. Kan? Kena mengalirkan air. Pasal najis anak tu panggil najis mutawassitah. Kena mengalirkan air. Daripada najis aini bertukar kepada najis hukmi. Baru air mengalir. Baru sah. Kalau faham dah, bila kita dah faham bagaimana keadaan najis aini, bagaimana keadaan najis hukmi. Kalau najis itu najis hukmi, jerus sekali je. Mada dah. Kalau tangan kita najis hukmi, apa najis hukmi? Dah tak ada jirim, dah tak ada bau, dah tak ada rasa, tak ada warna, jirus sekali. Atau kita mandi sekali jirus je, memada dah. Kalau di tangan kita nampak tepek seketul najis, kita jirus air,
Jirus pula tak banyak mana. Jirus air. Kan? Orang panggil, semua elok dekat tapak tangan kena najis, tepis ni kan, sebesar duit 50 sen. Katalah najis haid anak tu sebesar duit 50 sen, kena pada tapak tangan. Kita jirus air, jirus gas cawan. Semua 5 jari kena najis. Kena air tu mengalir kan? Air tu mengalir. Bermakna satu pergelangan tangan tu najis. Asal najis sebesar 50 sen je kan? Sekarang dah merebak semua najis. Sebab tu kalau sekali jirus tak memadu. Kalau najis tu najis air ni, kalau nak jirus, mesti jirus air yang banyak. Kalau jirus air yang sedikit seperti cawan, tangan semua najis. Sebab itulah Imam Rafi'i kata, bila kita dah faham keadaan najis air ni, najis hukmi, kata Imam Rafi'i itu ada jalan. Ada jalan kata Imam Rafi'i. Kalau najis hukmi, memada sekali mandi wajib. Sekali jirus. Kalau najis air ni, tak memada dengan sekali jirus. Melainkan air yang banyak jirus. Jirus air yang banyak. Kan? Air yang kita basuh namanya air ghusalah. Dalam fiqh namanya apa? Air ghusalah. Yang kita jirus tu, namanya apa? Mengalir. Dan bila air tu kena tahi, dia mengalir. Itu namanya air ghusalah namanya kan. Ketiga daripada 3 rukun mandi wajib, meratakan air pada kulit. Masih ratalah. Kan? Niat, hilangkan najis lebih dahulu, ratakan air pada kulit, pada rambut dan bulu-bulu seluruh badan. Tiada beza antara yang jarang, tiada beza antara bulu yang jarang dan bulu yang lebat. Semuanya dikehendaki air sampai rata luar dan dalam. Beza dengan wuduk Kalau wuduk untuk orang lelaki tali tudung dengan janggut, kalau tebal, zuhir saja. Untuk orang perempuan, kalau tali tudung dengan janggut, contoh perempuan ada janggut, wajib basuh zuhir batin. Orang perempuan kena ingat ambil wuduk tali tudung. Beza orang lelaki, tali tudung orang lelaki dengan tali tudung orang perempuan, kalau orang lelaki tali tudungnya lebat, zuhir saja. Orang perempuan tali tudungnya lebat, zuhir batin. Beza Sebab tu orang perempuan kalau ambil wuduk, jangan ada selitnya kat belakang telinga tu. Kan sini orang panjang, rambut panjang kan, selit ni. Nanti tak sah wuduk. Apa rambut yang tumbuh dalam kawasan muka, rambut yang ada dalam kawasan muka wajib dibasuh. Dia selit ni, tak wajib basuh. Kan tak kena air tu. Nanti tak sah wuduk tu. Pasal dia tak fsil antara lelaki-lelaki perempuan, dia tak fsil. Mandi wajib tak kira lah janggut lebat ke, janggut nipis ke, perempuan ke lelaki, wajib basuh, wajib mandi, kena air, zuhir batin. Rambut yang ditocang atau yang disanggul, dia siput lah, dililit siput tu kan. Jika tidak sampai air ke dalamnya, dalam rambut yang disanggul, rambut yang ditocang, hukumnya apa? Wajiblah dirombak, dihuraikan, dibuka lah. Wajib dirombak tocang atau sanggul tu. Dan rambut yang bersimpul dengan sendiri. Contoh orang rambut kerinting lah kan. Ada kerinting kan, bersimpul dengan sendiri kan. Jika tidak sampai air ke dalam rambut yang tersimpul, adalah dimaafkan. Itu bukan rambut panjang, pendek je. Kan macam orang negro kan. Rambutnya kerinting, tersimpul. Dah mandi dah. Ada juga tak kena, itu dimaafkan. Tak payah dipotong sekalipun banyak. Adakah sebelum mandi wajib kena potong rambut dulu? Orang rambut kerinting tak payah. Payah pula kan. Bulu-bulu yang dalam hidung tidak wajib dibasuh. Bulu dalam hidung tak wajib dibasuh. Termasuk dalam jumlah perhimpunan batin. Tetapi kalau kena najis, wajib dibasuh. Kerana masalah najis lebih berat daripada junub. Hidung berdarah. Hidung berdarah
tengok kat cermin, alamak, ada darah dalam hidung. Darah tu kena bulu hidung. Wajib tak basuh? Kan batin ni. Masalah najis lebih berat daripada junub. Wajib basuh. Kan? Wajib dibasuh. Adapun masalah junub, bulu hidung dalam tak wajib basuh. Demikian juga wajib diratakan air di celah-celah kuku. Kan orang kuku panjang kan. Sekiranya ada benda di celah-celahnya, celah kuku, seperti daki. Makan pakai tangan pula tu, dah lah kuku panjang makan pakai tangan. Oh, lagilah. Dan lain-lain hendak dibuangkan kemudian dibasuh. Jika tidak dibuang, nasi belum mencukupi hukum mandi. Jika dibuang dan dibasuh di bawah. Kalau air tak sampai. Kalau air tak sampai, malaikat kena potong kuku, wajib kena potong. Kalau air sampai, tak wajib potong kuku. Orang yang zakarnya kulub, buta lah orang panggil. Zakar kulub, orang yang buta lah. Kan? Tanya doktor lah, doktor masa disunat kita tahulah. Ni anak kau ni buta. Kulub, orang panggil kulub. Kan? Wajib menyampaikan air di bawah kulub ni. Kan? Macam kulit pisang kan. Bila disensing tak lepas habis. Kulub tu buta. Kalau disensing lepas habis, bermakna segala najis yang ada hilang. Kita sensing, tak lepas pula. Kulub tu. Itu namanya kulub buta. Kan? Dan orang perempuan wajib membasuh bibir farasnya. Dan bibir mulut tu kan. Bibir faras mana? Yang terbuka. Bila itu terbuka, tatkala duduk bertinggung. Ataupun duduk mencangkung. Kerana kedua-duanya itu dianggap daripada anggota yang lahir, anggota yang zuhir. Kedua-dua, bibir, faraj, dan juga orang panggil kulub pada orang lelaki-lelaki. Orang lelaki-lelaki zakar kulub. Orang perempuan faraj bibir. Had zuhir macam mana? Kalau perempuan duduk mencangkung, kelihatan bibir kelihatan, itu had zuhir. Orang lelaki-lelaki kan, yelah, umur 40 tahun baru masuk Islam, belum sunat lagi. Kita orang Islam memang dah sunat daripada kecil, umur 7 tahun, umur 9 tahun, tak ada masalah kulub kan. Pasal dah bersunat, kulit tu dah potong. Kalau orang tu baru masuk Islam umur 40 tahun, kan, mutu suami masuk Islam umur 40 tahun, takkan hari ni juga suruh pergi sunat. Kan, takutlah lelaki tu nak nanti dulu kan. Tu macam mana? Nak mandi wajib? Terus bagi kena tengok kulub ke tak kulub. Kalau dia kan dia belum potong kulitnya kan, disensingkan lah. Kan wajib disensing. Tengok kalau tak sensingkan, air tak sampai. Wajib ada sensingkan kulitnya tu. Demikianlah orang perempuan. Kalau dia berdiri tak terbuka bibir faraj, maka wajib dia mandi dalam keadaan duduk. Kalau berdiri sampai air tak ada masalah. Kemudian sebaliknya, jika tidak boleh hendak disampaikan air di bawah kulub, sikit je lagi. Dah habiskan sikit boleh tak? Tajuk tu kan. Sebaliknya, jika tiada boleh hendak disampaikan air di bawah kulub ni, dengan sebab buta, istilah orang panggil kan. Bukan buta mata, buta zakar. Dan saya wajib dipotong supaya ia celik. Macam istilah mata lah, buta celik kan. Kalau tak potong, air tak sampai. Wajib sunat lah. Maksudnya potong tu sunat lah. Wajib kena berkhitan. Potong lah. Baru air sampai. Hukumnya wajib. Kecuali jika uzur hendak memotongnya, bolehlah orang itu semayang macam orang tak dapat air. Nak potong, alhamdulillah. Nak potong waktu semayang, nak habis dah. Doktor bukan boleh pergi klinik. Doktor sekarang, tolong potong sekarang, saya nak semayang zuhur ni. Kau ingat doktor ni siapa? Ada masa-masanya kan. Tunggu ambil gilirannya dulu. Kan? Malaikat kena uzur. Kan? Bolehlah semayang macam orang tak dapat air dan tanah untuk buat bersuci, meraihkan waktu dan wajib qada. Kan? Orang panggil fakidut tahurain. Seolah-olah orang panggil luput dua alat penyuci. Air pun tak ada,
debu nak ambil tayamum pun tak ada. Semayang dah kat gitu. Begitulah ibaratnya dia berjunub. Nak mandi, dah mandi, air tak sampai ke kulit. Pasal dia belum sunat berkhitan. Dia sing-sing tak sampai pasal dia buta. Ya. Bila air tak rata, dia masih berjunub lah. Dah mandi wajib dah, tapi air tak rata, masih berjunub. Kan? Macam mana? Orang panggil, digelarkan orang ini faqidut tahirani. Luput dua alat penyuci. Semayang begitulah. Nanti kena kodok lah. Kan? Tetapi orang yang mati tidak harus dipotong kulitnya. Oi, kalau mandi kuat-kuat pun sakit. Ini kat potong lagi sakit. Mujur dah mati. Kalau hidup, dibangun. Oi, sakit dah. Tetapi orang yang mati tidak harus dipotong kulitnya masa mandi mayat. Kerana yang diberikan itu potong kulit tu membawa kepada menghinakan mayat. Hina lah. Baru masuk Islam semalam. Hari ni mati dah. Umur 60 tahun, Cinapik ni masuk Islam. Tak tahu esok mati. Takkan nak berkhitan. Begitulah ramai dia. Bahkan ditanam mayatnya dengan tak payah disembayangkan menurut pendapat Syekh Ramli. Tak sembayang ke jenazah, kesian pula dia orang Islam. Khilaf. Katakan boleh sembayang. Khilaf ulama. Ya. Boleh kita sembayang, tak masalah. Walaupun air tak sampai. Kan? Jenazah air tak sampai, tak rata air. Boleh kita sembayang. Ada ulama kata tak boleh sembayang. Berkata Syekh Ibn Hajar, hendaklah disembayangkan juga dengan pakai tayamum. Ganti daripada basuh, kulub itu kan darurat. Lepas mandi, tiba-tiba masa mandi baru perasan. Jenazah ni belum sunat. Air tak sampai kan? Lepas mandi kita keringkan, ambilkan tayamum. Boleh kita kapan, lepas kapan boleh sembayangkan. Sahabat kata, Syekh Ibn Hajar. Wajib juga dibasuh lubang dubu, dikembangkan sedikit waktu mandi, macam ketika tengah berak. Dia kata kan. Ketika mandi, senang kita lebih sesuai kita mandi junub dalam keadaan duduk. Supaya apa? Lubang dubu tu dikembang. Bila lubang dubu kembang, bibir dubu tu zuhir. Bila dah zuhir, mudah air kena rata. Kan? Kemudian sunat-sunat, mandi ada wallah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihnahu fid din wa alimna ta'wila. Allahumma ftah bihi hikmatika futuhal arifin wa anshurna birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, ada soalan tu Ustaz. Ustaz boleh tengok ke dekat ni? Nak saya baca ke? Boleh baca kan? Okey Ustaz. Ustaz, bagaimana kalau sisa air mani keluar selepas mandi wajib? Sisa air mani keluar lepas mandi wajib. Mani diri dia ke mani orang lain? Diri dia. Kalau mani dirinya wajib mandi. Wajib mandi. Ustaz, kalau seseorang itu tidak mandi wajib setelah melahirkan, tetapi dia hanya mandi wajib bila kering darah nifas, adakah dibolehkan? Lepas beranak tak mandi lagi. Lepas darah keluar baru mandi. Betul soalan kita Bila kering darah nifas, adakah dibolehkan? Hanya mandi wajib. Boleh. Pasal apa? Orang panggil boleh 2 hadas sekali mandi. Tak ada masalah, boleh. Boleh 2 hadas sekali mandi. Ustaz, mandi wajib ni, masa niat badan ada sabun boleh ke? Maknanya dia mandi, kemudian dia sabun badan, kemudian dia mandi, sabun ada badan. Sah tak Ustaz? Sah. Maknanya pun sah. Sedangkan bila dia mandi, air mutlak tu dia bercampur dengan sabun, dia tak kira mutlak ke Ustaz? Macam mana? Tak faham tu. Okey. Dia takkan terus sabun. Tak, dia mandi dulu, kemudian dia sabun. Lepas dia sabun, baru dia niat. Dia angkat air, baru dia niat dengan sabun tu. Okey. Soalan dia. Ya. Mula-mula dia mandi jeruk air kosong yang mutlak, dia tak niat. Tak niat. Lepas tu dia sabun, dah sabun kat badan, baru jeruk air. Jeruk air tu dia niat. Baru jeruk air tu baru dia niat. Betul.
orang panggil ya, bila air dah bercampur sabun jadi air sabun orang panggil. Ya, dia tak panggil mutlak. Dah jadi air sabun orang tak panggil air mutlak. Ya. Dia ada istilah mujawir, mukhallid. Terbit dua istilah mujawir dan mukhallid. Kalau mukhallid orang panggil tak boleh beza dengan pandangan mata. Air yang bercampur sebati macam gula. Tengok dekat air tak nampak pun gula pasal dah bercampur sebati, itu mukhallid. Kalau nampak itu namanya mujawir. Bila tukar istilah orang panggil, ni air apa ni? Air sabun lah, dah berbuih-buih. Bermakna keluar daripada air mutlak. Bila keluar dari air mutlak, tidak sah mandi tersebut. Ya? Maknanya dia kena cuci dulu. Air sabun. Dia kena jirus sekali lagi. Lepas sabun. Lepas bersih baru dia jirus sekali lagi air mutlak. Betul. Betul. Okey. Juliana ya, ambil perhatian ya. Okey. Dia yang ni dia minta Ustaz share tip mudah beranak lah. Tips mudahkan beranak, kata orang tua-tua, bersama sebelum nak beranak. Kata orang tua-tua dulu sebelum kita dah sampai masa tapi tak mau bersalin lagi. Kan? Orang panggil bersamalah suami isteri. Kalau bersama biasanya cepat. Kan? Kata nak petua kan, itulah petua je. Mana kerap bersama waktu dia waktu dah sampai masa tu. Dah 9 bulan dah saat ni bersamalah suami isteri tu. Okey, tempoh maksimum darah keluar melahirkan sebelum 15 hari dikira darah nifas. Kalau keluar selepas 15 hari tak dikira darah nifas. Macam mana Ustaz? Kalau darah tu keluar lepas 15 hari, cukup syarat haid lah. Apa haid? 24 jam sekurang-kurang kan. Bila cukup syarat haid, nama haid lah. Bermakna orang tak nifas lah. Bermakna kalau lepas beranak, lepas 16 hari berkeluar darah. Bermakna orang ini tidak ada darah nifas. Tidak nifas. Kalau darah tu keluar cukup syarat haid, mesti darah tu haid lah. Okey, Cik Puan Anis, ini Khatijah Nayan. Dia kata saya keliru Ustaz 15 hari atau 60 hari nifas. Sebanyak-banyak nifas 60 hari. Sekurang-kurang nifas satu lazah. Ghalib kebiasaan nifas 40 hari. Macam mana darah tu dikatakan darah nifas? Selepas beranak, anak dah keluar habis. Kosong dah rahim tu daripada anak. Kalau ada anak kembar, anak pertama keluar, dalam tu ada anak lagi. Kemudian darah keluar. Itu bukan nifas Belum kira situ. Pasal masih belum kosong rahim. Kena ingat darah nifas, darah yang keluar selepas rahim itu kosong. Kan? Berapa tempoh masanya keluar? Sebelum berlalu 15 hari. Itu maksudnya begitu. Okey. Akhir sekali, kalau yang mati tu bayi, kena mandi wajib ke Ustaz? Ada tafsil. Fafihi tafsilun. Ya. Kalau dah ada tanda hidup, dah berupa anak Adam, samalah. Wajib mandi, wajib kapan, wajib semayang, wajib tanamkan perkuburan. Kalau hanya segumpal darah, rasa mungkin baru sebulan mengandung, mungkin baru sebulan setengah mengandung, rasa macam nak terkencing, keluar-keluar tandas, terkeluar segumpal darah. Tak ada rupa, tak ada tanda hidup, tak wajib lah orang panggil dikapankan. Tak payah kapan lah. Tak payah kapan. Tak payah kapan, turun pagi imam, semayang, tak payah. Dia hanya segumpal darah. Kita boleh tanam saja begitu. Okey Ustaz, sekadar 3 soalan. Kalau ada nak tanya direct Ustaz boleh? Kalau tak ada Ustaz kalau keguguran macam mana Ustaz? Sama juga keadaan dia? Kalau? Keguguran. Sama. Semacam beranak jugalah kan? Ya betul, sama. Okay, baik. Terima kasih Ustaz. Okey Ustaz, terima kasih banyak atas jawapan. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.